الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين amin. Kata dia, kedua wajib kita percaya dan i'tiqad. Baik, jadi yang kedua ni bagaimana yang telah lepas kita bicarakan bahawasanya wajib kita mengetahui sifat-sifat Allah secara tafsili. Maksud secara tafsili itu ialah satu-satu yang kita bicarakan, yakni sifat yang 13 atas satu kaul ataupun sifat yang 20 atas satu kaul. Jadi kalau ada orang tanya, kenapa wajib kita mengetahui sifat-sifat Allah ni? Sama ada kita nak pegang kepada kaul yang mengatakan wajib kita mengetahui sifat Allah tu 20 perkara. Itu secara tafsil. Ataupun yang kata 13 perkara. Wajib kita mengetahui sifat Allah tu yang 13 perkara. Itu ada khilaf lah. Baik. Kalau orang tanya kenapa wajib? Kerana nak mengesahkan beriman kita dengan Allah. Rukun iman yang pertama ni. Sebab dulu dia kata ada secara ijmali dan ada secara tafsili. Makna kedua-dua tu wajib. Kalau ada orang yang mukallaf, yakni orang yang sampai umur, ada akal, tapi dia tidak mengetahui beriman percaya dengan Allah ataupun beriman dengan Allah, rukun Islam, rukun iman yang pertama ni, maka ditakuti, dibimbangi, tidak sah imannya. Maka sebab itulah kita bicara sifat-sifat Allah ni, sebab kita nak kenal dia melalui mengetahui sifat-sifat. Sebab kita nak mengetahui hakikat zat tu mustahil. Mustahil atas kita mengetahui kan akan hakikat zat ataupun hakikat sifat. Mustahil.
Jadi kita nak tahu nama sifat tu dan huraian-huraian yang bersangkut dengan sifat Allah. Itu wajib. Itu had yang telah ditentukan oleh syarak. Wajib. Baik. Jadi hari ni kita bicara sifat yang kedua. Yang wajib atas kita mengetahuinya. Sifat yang kedua ni yang wajib bagi Allah. Bila kata Tuhan, wajib dia bersifat dengan sifat yang kedua ni. Okey, kata dia. Okey, katanya wajib kita percaya. Kita tu siapa? Kita tu orang yang mukallaf. Orang yang sampai umur ada akal. Baik laki-laki ataupun perempuan ataupun yang telah menukar jantinanya. Wajib. Wajib dia percaya dan wajib dia kena i'tiqad. Ini kedua-dua ni, percaya dengan i'tiqad ni letaknya di mana? Letaknya di dalam hati. Tu percaya dalam hati, i'tiqad pun dalam hati. Okey. Percaya tu keyakinan kita. I'tiqad tu simpulan iman kita. Kita i'tiqad, letak dalam hati, terang-terang, jelas-jelas, bagi dia melekat dalam hati. Itu i'tiqad. Okey. Percaya i'tiqad, bahawasanya tetap dan sabit. Tetap dan sabit. Bila kata sabit tu menunjukkan sifat qidam ni, sifat yang kedua ni adalah sifat yang bangsa amrun i'tibari. Bukan sifat yang bangsa ada. Yakni kan faham kita gini. Sifat yang kedua ni, sifat qidam ni, dia tidak ada pada zat Allah. Bukan tak sabit. Dia tidak wujud pada zat Allah Ta'ala. Cuma dinamakan sifat qidam ni sabit sahaja. Yakni kita faham sahaja yang sifat qidam tu sabit bagi Allah. Lepas tu dia kata sifat yang sabit, yang tetap. Bukan wujudi. Kalau sifat yang wujudi tu sifat ma'ani. Sifat ma'ani tu wujudi. Macam ni lah. Nak bagi mudah kita faham kan. Ada sifat yang wujudi. Ada sifat yang sabit saja. Ataupun dalam Arab dia kata amrun i'tibari. Kira-kira sahaja. Beza dia apa? Beza dia gini. Okay. Kalau sifat yang wujudi tu, umpamanya kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu 7 sifat tu wujudi, ada pada zat. Sekira-kira kalau Allah bukakan hijab antara kita dengan zat Allah tu, maka kita bolehlah melihat sifat yang bangsa wujudi. Sifat yang bangsa ada tu. Seperti kudrat, iradat, sampailah kepada kalam. Okay. Ada pun sifat yang kedua ni, yang dinamakan amrun i'tibari ni, perkara yang kira-kira sahaja, sabit saja. Kalau Allah buka hijab pun, kita tak boleh nampak sifat qidam ni. Kenapa? Sebab sifat qidam ni dia bukan wujudi. Dia amrun i'tibari. Kita faham sahaja yang kita reti sahaja yang Allah Ta'ala tu bersifat dengan qidam. Macam tu je. Sebab itulah bila kita mengaji, belajar bab sifat ni, sifat makhluk pun macam tu. Ada sifat yang amrun i'tibari dan ada sifat yang wujudi. Macam kita kan. Okey. Warna kulit kita tu, itu sifat lah tu. Putih, hitam. Orang panggil coklat ke kuning-kuningan. Warna kulit kan. Itu bangsa ada. Kenapa?
Sebab boleh tengok sifat tu kita boleh nampak. Warna tu kita boleh tengok dengan mata. Itu sifat yang wujudi lah tu. Ada pun sifat yang kita faham sahaja. Seperti pendek. Itu sifat juga. Tapi diri pendek tu kita tak boleh tengok. Sebab dia amrun i'tibari. Pendek tu orang tak boleh nampak. Yang kita tengok zat tu, zat orang tu. Orang itu pendek. Okey. Orang itu rendah. Rendah pendek tu bukan wujudi. Dia sabit sahaja kata pendek. Faham saja kata dia tu pendek. Faham saja kata dia rendah. Jadi sifat rendah, sifat tinggi tu, itu bukan sifat yang bangsa ada. Itu orang panggil amrun i'tibari. Jadi samalah macam qidam Allah, sifat yang kedua ni. Dia sabit sahaja pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Kemudian kata dia sabit yakni wajib bagi Allah. Tengok, ini satu kaedah ni kena ingat ya. Siapa-siapa yang mengaji ni kena ingat. Bila sebut kata wajib bagi Allah, wajib bagi, makna apa wajib tu? Maknanya ialah wajib pada akal. Wajib pada akal kita menghukumkan bagi Allah tu mesti bersifat dengan qidam. Itu makna wajib bagi. Itu kata wajib bagi Allah. Kalau wajib atas. Kalau kita sebut wajib atas. Itu wajib atas tu wajib pada syarak. Sebab tu bila kita ngaji tauhid ni, dia tidak ada kalimah wajib atas Allah Ta'ala. Tak ada. Sebab Allah Ta'ala tu dia tidak sangkut dengan hukum syarak. Tak ada sekali-kali bersangkut dengan hukum syarak. Tak. Hanya Allah Ta'ala tu kita fikir dengan akal kita yang dipandu oleh Quran dan hadis. Maka kita dapati pada hukum tu yang Allah Ta'ala tu mesti bersifat dengan qidam. Baik. Wajib bagi Allah. Yang ini mesti pada akal kita hukum. Allah Ta'ala tu mestilah bagi Allah Ta'ala tu bersifat dengan qidam. Jadi wajib di sini ni wajib pada akal. Wajib pada akal tu apa makna wajib akal? Wajib pada akal definisi dia ialah ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Barang yang tak tergambar pada akal tiadanya. Jadi tiada benda wajib tu kita tak dapat gambaran, tak nampak pada akal kita. Yang kita nampaknya pada akal tu bila kita sebut wajib pada akal, maka yang kita hukumkan wajib tu mesti ada. Mesti sabit, mesti sungguh. Tu kena beza tu. Wajib mesti ada. Tu bab sifat ma'ani lah. Mesti sabit. Tu sifat qidam baqa' tu lah. Baik. Jadi bersifat dengan qidam. Jadi kita faham yang Allah Ta'ala tu bersifat dengan qidam. Tapi qidam tu bukan bahasa wujudi. Bukan bahasa ada pada zat. Sekira-kira kalau Allah buka hijab pun, kita tak boleh tengok sifat qidam ni. Sebab kita hanya faham saja. Baik. Okey. Kemudian kata artinya. Arti ni bukan huraian lagi tau. Ini terjemahan. Sebab qidam tu bahasa Arab. Nak kita faham dalam bahasa kita Melayu ni apa? Artinya, yakni terjemahannya, qidam tu sedia. Belum huraian lagi. Ini hanya terjemahan sahaja. Jangan baca qadam, baca qidam. Tu beza tu. Kalau baca qadam tu makna dia tapak kaki dalam bahasa Arab. Jangan baca qadam. Baca dengan qidam. Qidam tu lah makna sedia. Iaitu tidak ada permulaan bagi adanya. Ataupun kita sebut sedia dengan makna
ada zat Allah Ta'ala tu tidak ada permulaan. Baik. Tidak ada permulaan. Sejak daripada azal. Sejak daripada azali. Sejak daripada qadim lagi. Wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Tak ada permulaan. Ada zat Allah Ta'ala tu tidak ada permulaan. Begitulah sifat-sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala pun. Bila kita sebut zat Allah tu qidam, sedia, maka membawalah kepada sifat-sifat Allah Ta'ala yang ada pada dia ataupun yang sabit sahaja tu bersifat juga dengan qidam. Contohnya, zat Allah Ta'ala tu qidam, sedia. Maka kudrat Allah Ta'ala pun sedia. Sebab kudrat tu ada pada zat. Ataupun ilmu Allah Ta'ala tu sedia. Sebab ilmu tu ada pada zat. Macam tu juga dengan baqa sedia. Baqa Allah Ta'ala tu sedia. Cumanya dia tak wujudi. Baqa tu tidak wujudi. Qidam Allah Ta'ala tu pun qidam juga. Okay. Tu kena faham tu. Okay. Sedia. Iaitu tidak ada permulaan bagi adanya. Tidak ada permulaan. Tidak ada mula. Bagi wujud Allah Ta'ala. Tak ada permulaan. Okay. Atau satu, tidak ada permulaan bagi adanya. Itu makna qidam. Pengertian qidam. Okay. Atau ada Allah Ta'ala itu tidak terdahulu oleh tiada. Dia bagi di sini dua makna. Dia bagi sini dua pengertian. Satu, tidak ada permulaan bagi wujud Allah ataupun bagi adanya Allah Ta'ala tu tidak ada permulaan. Atau Allah Ta'ala tu tidak terdahulu oleh tiada. Jadi bukan macam kita. Macam kita ni, ada kita ni dimulakan dengan tiada. Sebab itulah kita kata ada kita ni ada permulaan. Sebelum kita ada tu kita tak ada. Tapi Allah Ta'ala ni ada dia tu tidak dimulai dengan tiada. Jadi Allah Ta'ala tu ada je. Dia tidak dimulakan dengan tiada. Baik. Jadi nak bagi faham ni kan kita letak macam ni ya. Okey. Saya cerita dulu. Masa terbahagi kepada dua. Masa tu dia terbahagi kepada dua. Ni nak bagi faham masalah ada dan tiada ni lah. Ada Allah Ta'ala. Tak dimulakan dengan tiada. Tak terdahulu tiada. Ada Tuhan tu. Okay. Jadi masa tu dia terbahagi kepada dua. Satu dinamakan. Yang pertama masa tu dinamakan qadim ataupun azali. Okay. Masa qadim dengan azali ni, masa bila qadim tu, masa bila azali tu, masa sebelum Allah menjadikan makhluk. Walaupun masa tu iradat dah menentukan, tapi belum ada lagi. Kudrat belum buat lagi, makhluk tu belum dijadikan lagi. Masa tu kan dinamakan masa qadim ataupun dinamakan masa azali. Itu nama dia. Okay. Jadi sebelum Allah jadikan apa-apa makhluk, maka masa tu dinamakan azali ataupun dinamakan qadim. Baik. Bila Allah Ta'ala menjadikan makhluk, menjadikan mungkin, adalah, jadilah, terjadilah makhluk tu. Maka bila dah terjadi makhluk, bila dah ada makhluk, maka pada ketika itu habislah waktu azali, bertukarlah pula jadi waktu yang kedua yang dinamakan waktu imkan.
waktu imkan. Okay. Waktu imkan tu ialah waktu di mana Allah Ta'ala harus bagi Allah menjadikan makhluk. Imkan tu mungkin tu lah. Apa ni imkan tu dinamakan kemungkinan. Harus bagi Allah nak menjadikan makhluk-makhluk yang seterusnya yang ada di dalam iradat. Yang ada di dalam iradat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Itu dinamakan waktu imkan. Jadi faham kitanya waktu azali itu sudah tamat. Masanya sudah selesai. Bila selesai itu bila Allah menjadikan makhluk yang pertama. Selesailah waktu imkan, waktu azali itu. Bertukarlah sehinggalah sekarang ni dinamakan waktu imkan. Yakni waktu harus Allah Ta'ala menjadikan mungkin atau menjadikan makhluk. Baik. Okay. Jadi kita faham kidam Allah Ta'ala ni dua perkara ni lah. Tidak ada permulaan bagi ada Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala tu tidak terdahulu ada Allah tu oleh ketiadaan. Tak ada. Jadi Allah Ta'ala tu ada je. Macam kita ni kan, waktu azali tu kita tak wujud. Waktu azali. Waktu azali tu kita tak ada lagi. Baik. Jadi ketiadaan kita waktu azali tu, wajib ke, mustahil ke, harus pada akal? Jawapannya ialah wajib pada akal. Ketiadaan kita waktu azali tu wajib pada akal. Sebab apa? Sebab asal kita tu memang tak ada. Kalau kita ada ni pun Allah Ta'ala yang jadikan. Bukan kita macam Tuhan tu. Ada Tuhan tu tak ada permulaan tak. Jadi kita ni berapa kali tiada? Pertama, waktu azali. Waktu azali tu kita tiada. Satu. Yang kedua, selepas kita ada dan duduk dalam dunia ni, kita tiada. Apa beza kedua-dua ni? Apa beza? Apa beza? Ada yang sejak azali tu kita tiada tu. Kita tiada yang sejak azali tu dengan kita tiada yang kali kedua. Selepas kita ada dalam dunia ni, mati kita. Kita pun dimatikan oleh Allah. Bila dimatikan, dikebumikan. Bila dikebumikan, kita pun tak nampak lah. Tiada lah kita masa tu dalam dunia ni. Mana pergi simpulannya? Tak ada dah. Mati dah. Mati tu maksudnya tiada. Apa beza ni? Bezanya ialah tiada kita yang waktu azali tu tiada wajib pada akal. Wajib pada akal kita tiada pada waktu azali tu wajib. Akal kita kata mesti kita tiada. Bukan kita macam Tuhan kita. Tuhan kita tu memang ada je. Memang dia tak dimulakan dengan tiada. Nanti kita bahas yang tu. Macam mana Tuhan tu. Nanti lepas ni masalah dalil. Okay. Sedangkan tiada kita yang dalam dunia ni kita tiada tu wajib ke harus? Harus. Harus je Allah nak menjadikan kita tu mati tu harus je. Bukan wajib, harus. Itu dia. Lagi pula, tiada kita yang waktu azali tu tak ada permulaan. Tidak ada permulaan. Tiada kita tu tak ada permulaan. Tapi tiada kita yang kali kedua, lepas masa kita nak mati tu, ada permulaan tak tiada kita tu? Ada permulaan. Bila? Bila kita dah dimasukkan ke dalam alam barzakh, masuk dalam kubur. Tak ada lah kita masa tu. Apa yang tinggal? Cuma nama aja. Nama saja kita saja yang tinggal. Harta kita tu pun lama kelamaan harta tu dah bertukar nama dah. Kalau ada kereta beza ke apa ke, bila kita mati tak ada dah. Orang yang hidup lah ambil pula. Nama kita tak ada lah. Rumah kita tu pun tak ada dah. Habis dah. Bekas aja orang kata. Habis dah. Yang tu harus. Harus Allah Ta'ala nak meniadakan kita tu harus.
dalam dunia. Bukan wajib, harus je. Okey. Nanti ada soalan ni. Kalau kata harus, sedangkan Quran kata, Tuhan kata macam mana? Tuhan kata, kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang menyawa, mesti mati. Pasti mati. Wajib dekat sini, bukan wajib apa ni pada akal. Itu wajib aridi. Boleh tak kalau Allah tak nak matikan kita? Boleh. Hatta sampai sekarang ada lagi makhluk yang dah ribu-ribu tahun hidup. Tak mati-mati lagi. Boleh aja. Boleh Allah Ta'ala buat macam tu. Jadi harus Allah Ta'ala nak menghidupkan orang tu sampai bila-bila. Harus. Tapi kalau waktu azali tu wajib. Malaikat pun wajib tiada waktu tu. Waktu azali tu. Macam tu sebab mereka juga malaikat, jin, iblis, syaitan, semua dinamakan makhluk. Sama taraf dia dengan kita. Kalau manusia tu makhluk, malaikat pun makhluk. Kalau manusia tu makhluk, jin, syaitan tu pun makhluk. Ni kita ngaji tauhid ni tuan-tuan. Kalau kita dah tahu dah jin, syaitan tu makhluk, sama macam kita aja. Kenapa kita perlu takut ke dia? Kenapa kita perlu bimbang ke dia? Bukan dia yang memberi bekas kan? Tapi perasaan kita tu lah. Itu gantung dengan iman tu lah. Gantung pada iman kita tu tuan-tuan. Baik. Okay. Ada dua tanda tu. Tanda garis kamera. Makna kidam tu apa? Makna kidam tu yang pertama, tidak ada permulaan bagi adanya ada Allah. Tak ada pun ada Allah tu tak ada permulaan. Ada kita tu ada mula. Yang kedua, ada Allah Ta'ala tu tidak terdahulu oleh tiada. Macam kita ni, ada kita ni didahulukan oleh tiada. Baik. Okay. Dan wajib kita percaya dan etikad sama sekali mustahil atas Allah Ta'ala itu bersifat dengan lawannya. Lawan bagi kidam. Apa lawan bagi kidam tu? Iaitu baharu. Baharu Allah Ta'ala tu tak terima pada akal. Kalau Allah Ta'ala tu baharu, maksudnya ada Allah tu ada permulaan. Bila kata ada Allah Ta'ala tu ada permulaan, maka ada Allah Ta'ala tu baru lah. Pasal apa? Sebab ada mula. Macam kita ni kan, ada kita tu ada mula dah. Ada. Sebab itulah kita ada tarikh lahir. Tarikh lahir kita ada tuan-tuan. Pasal apa? Sebab ada kita tu ada permulaan. Bila kita lahir je, maka kita pun bersifat dengan ada lah. Jadi tarikh lahir kita pun dicatat, ditulis dalam kita punya surat beranak tu, atau dalam my kit kita tu ada tertulis kat situ. Tarikh lahir kita sekian. Sebab itulah kita tarikh lahir kita tu kita ingat, semua orang ingat tarikh lahir dia tuan-tuan. Pelik lah kalau orang tak ingat tarikh lahir dia. Kalau masalah tak peduli tu lain. Ini tak ingat langsung. Tarikh lahir tak ingat langsung tuan-tuan. Tu seolah-olah mustahil pada adat tu. Pada adatnya kita mesti ingat tarikh lahir kita tuan-tuan sekalian. Sebab itulah bila tarikh lahir tu kan, ada orang letak dalam Facebook dia. Hari ni hari lahir saya. Siapa nak bagi hadiah? Yang muka tak malu betul lah. Ada pula tulis macam tu dalam Facebook. Nak ke hadiah pula. Malulah sikit. Tak payahlah buat macam tu. Malulah sikit macam tu. Ada sifat malu, kena ada sifat malu tu. Ni tak ni, letak dalam Facebook lah tu. Siapa nak bagi hadiah kat saya? Ada tulis macam tu lah. Hari ni hari lahir saya. Siapa nak bagi hadiah? Macam tu pula. Lahir-lahir lah. Orang bagi hadiah ke? Nak bagi kek ke? Tak ada ke? Sudah lah. Bukan penting sangat tarikh lahir tu. Baik. Jaga ya. Okey. Jaga baik-baik tu. Kemudian itu. Jadi mustahil atas Allah Ta'ala tu apa ni bersifat dengan baharu. Baharu Allah Ta'ala tu mustahil. Ada dia tu baharu tu mustahil. Maksud baharu tu
ada permulaan. Mustahil atas Allah Ta'ala tu ada permulaan bagi wujud. Ada? Mustahil. Tak boleh terima pada akal kita. Ada? Sebab tu kan tuan-tuan. Sebab tu kita macam ni. Saya tambah sikit lagi lah. Okay. Apa makna qidam? Qidam tu makna sedia. Apa makna sedia? Makna sedia tu tak ada permulaan bagi wujud. Tidak ada permulaan bagi wujud tu. Itulah makna qidam. Itulah makna qidam tuan-tuan sekalian. Itulah makna qidam. Tidak ada permulaan ataupun ada Allah Ta'ala tu tak terdahulu oleh tiada. Jadi sebab itulah tuan-tuan, apa ni sifat qidam ni dinamakan apa dia? Sifat qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala al-hawadis, qiyamu ta'ala binafsi, wahdaniyah. 5 sifat ni dinamakan sifat tu sifat salbiyah. 5 sifat ni kena ingat ni. 5 sifat ni daripada qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih dan wahdaniyat. 5 sifat ni dinamakan dia sifat salbiyah. Apa makna salbiyah dalam bahasa Melayu ni? Makna salbiyah dalam bahasa Melayu ni makna dia ialah sifat yang menafikan sifat kekurangan bagi Allah. Sifat 5 ni salbiyah ni mengandungi makna, mengandungi pengertian. Dalam sifat salbiyah ni mengandungi makna menafikan sifat kekurangan bagi Allah, menolak sifat kekurangan bagi Allah yang terkandung dalam sifat salbiyah ni. Mana tengok contoh Okey, sekarang kita qidam. Qidam tu bila kita terjemah dalam bahasa Melayu, makna sedia. Okey. Apa makna sedia? Ni yang terkandung dalam sedia ni apa dia? Tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan itulah maknanya kita menafikan sifat yang tak layak bagi Allah. Mana sifat yang tak layak bagi Allah tu? Ada permulaan. Ada permulaan tu tak layak bagi Allah. Tak layak bagi Tuhan kita, tak layak tu. Tak layak ada permulaan bagi Allah. Kita nafikan. Letak tiada. Tiada permulaan bagi wujud Allah. Itu dinamakan apa tu? Dinamakan salbiyah. Salbiyah tu maksudnya negatif. Tolak. Buang. Macam tu. Baik. Jadi di sini kata mustahil Allah Ta'ala tu baharu. Jadi ada permulaan bagi Allah ataupun baharu wujud Allah Ta'ala tu mustahil. Apa sebab mustahil? Tengok ya. Kita baca kat tadi. Artinya ada permulaan adanya. Okey. Ada permulaan. Bagi ada Allah Ta'ala tu tak terima pada akal. Kenapa? Kalau ada permulaan apa bagi Allah tu ada mula, bermakna Allah Ta'ala tu ada yang menjadikan dia. Macam kita ni lah. Macam kita ni ada permulaan tak? Ada permulaan kan? Jadi ada permulaan tu. Kenapa? Sebab kita ni dijadikan. Ada zat yang menjadikan kita. Ada Tuhan yang menjadikan kita. Baik. Jadi sebab itulah kita ada permulaan. Kalau Allah Ta'ala tu ada mula, berarti ada Allah Ta'ala tu dijadikan. Sebab itulah tak terima pada akal. Sebabnya, kalau ada Allah Ta'ala tu dijadikan, berarti pada ketika itu,
Allah Ta'ala tu lemahlah dia. Pasal apa? Sebab ada yang kuasa atas pada dia lagi yang menjadikan dia. Tu kita tak terima pada akal tu. Tak terima akal kita. Kalau kata Tuhan, dia kena jadi. Kalau kata Tuhan, dia kena buat. Maka lazimnya akan jadi apa? Dua perkara. Akan jadi dua perkara yang mustahil. Apa dia? Yang satu dinamakan tasalsulun. Ta sin lam tasalsulun. Kalau Allah Ta'ala tu kena jadi, kalau Tuhan tu kena buat, maka jadi tasalsul. Jadi tasalsul. Itu namanya lazim daripada kena buat tu, ataupun daurun. Ataupun jadi dua perkara. Satu namanya daurun, satu namanya tasalsulun. Kalau Tuhan tu kena buat, kalau Allah tu kena jadi, maka lazim daripada Allah Ta'ala tu kena buat. Ini wajah jalan mustahil ni. Bukan jalan wajib. Ni kita nak kuatkan dalil kita. Nak kuat pegangan kita yang Allah Ta'ala tu tidak ada permulaan bagi wujud dia. Tak ada permulaan. Tak ada mula bagi wujud dia. Tak ada mula. Sebab kalau ada mula, maka Allah Ta'ala tu kena jadi, kena buat. Bila Allah tu kena buat, berarti pada ketika itu ada zat lain lah yang lebih kuasa daripada dia, yang menjadikan dia. Macam kita ni, dah pastilah kita lemah. Pasal apa? Sebab kita ni kena jadi. Kita kena buat. Maka wujudlah kita. Jadi maknanya adalah zat yang kuasa atas kita. Itu tentulah Allah Ta'ala lah. Tapi kalau Allah tu kena buat, Allah tu kena jadi, ada zat lain yang buat dia, maka pada ketika itu ada Allah Ta'ala tu, ada yang lebih kuasa daripada Allah Ta'ala lagi. Jadi kalau kata Allah tu kena buat, Tuhan tu kena jadi, maka lazim daripada kena buat, kena jadi Allah tu, akan terjadilah dua perkara. Apa dia? Daurun dan tasalsulun. Daurun tu kan wajah mustahil. Jalan mustahilnya macam mana? Kita ambil lah dua benda. Kita ambil dua. Katalah A ni Tuhan. Jadi sebabkan dia pun kena jadi, dia pun kena buat, dia ada permulaan. Siapa jadikan A ni? B jadikan dia. B lah Tuhan pada ketika itu. Jadi bila kata B ni Tuhan, siapa jadikan B pula? Sebab Tuhan tu ada permulaan belaka. Kalau wajah mustahil ni, nak cerita yang mustahil, bukan nak kira yang hakikat yang wajib tu nak. Ini yang mustahil. Kalau A ni Tuhan, ada dia ni, ada permulaan ni. Siapa jadikan dia? B jadikan dia. Bila B jadikan dia, B lah Tuhan. Bila B ni Tuhan, B ni pun kena jadi juga. Siapa jadikan dia? A jadikan dia. Maka tuan-tuan, bila A jadikan B, sedangkan A tu B yang buat, maka nampak sangatlah pembohongnya tuan-tuan. Apa yang pembohongnya? Berhimpun dua perkara yang berlawanan dalam contoh daurun ini. Jadi mustahil. Sebab apa mustahil? Sebab berhimpun dua benda yang berbeza. Apa dia? Ada dan tiada pada A dan ada dan tiada pada B. Bila? Bila tengok A ni kena jadi, mana sebelum A dijadikan dia tiada. Tapi bila dipandang pula pada dia menjadikan B, nampaknya dah ada dah A tu. Jadi berhimpun dua benda yang berlawanan pada A. Ada dan tiada. Begitu juga dengan B. Ketika dia menjadikan A, nampaknya B dah ada dah. Tapi bila kata dia pun kena buat, A yang buat dia, seolah-olah kata B tu belum ada lagi. Jadi berhimpun dua benda yang berbeza pada satu benda. Itu orang panggil mustahil pada akal. Itu daurun. Kalau tasalsul tu kan berpanjangan tak sudah-sudah. Berpanjangan tak sudah-sudah. A jadikan B, B jadikan C, C jadikan D, D jadikan E, E jadikan F, F jadikan G, jadikan H, jadi sampai tak ada kesudahan. Itu dinamakan apa tu? Dinamakan tasalsulun. Itu akal kita tak terima, mustahil pada akal.
mesti ada titik notah dia, mesti ada tempat berhenti dia. Mana boleh A jadikan B, B jadikan C, C jadikan D, D jadikan E, E jadikan F, F jadikan G, jadikan A, jadikan I, J, K, L, M, N, P sampai Z, sampai tak berhenti lagi. Z, Z, naik lagi. Iaitu tu tak terima pada akal. Bila nak sudahnya, kalau macam tu Tuhan tu, Tuhan, siapa jadikan dia? B jadikan dia. Siapa jadikan B? C jadikan dia. Siapa jadikan C? D jadikan C. Bila Tuhan tu nak buat makhluk, kalau dia pun kena jadi. Bila Tuhan tu nak buat langit, nak buat bumi, nak mentakdirkan alam ni bila? Sebab dia pun kena jadi. Jadikan dia, jadikan C, jadikan B, jadikan D, jadikan E, jadi. Bila Tuhan tu nak menguruskan makhluk yang dia telah buat, tu orang panggil wajah mustahil nak menggunakan akal. Baik. Kemudian dan dalil Allah Ta'ala bersifat seperti yang tersebut. Apa seperti tersebut tu? Sifat kidam itulah. Kalau kita nak bubuh terus dengan kidam tak apalah. Yang buat kata gini. Dan tanda dan dalil. Maksud dalil tu ialah perkara yang menunjuk Allah Ta'ala tu bersifat dengan kidam. Mana tanda, mana dalil yang Allah Ta'ala bersifat dengan kidam tu, mana tanda dia, mana dalil dia? Firman Allah Ta'ala. Firman Allah. Ni orang panggil dalil ni dalil naqli. Dalil naqli. Nakal tu maksud pindah lah. Pindah daripada Al-Quran, ambil ayat Quran ni, jadikan dia dalil. Jadikan dia dalil tentang sifat kidam Allah. Jadikan dia dalil. Itu namanya dalil naqli. Mana dalil naqli? Allah Ta'ala bersifat dengan kidam ni. Dalilnya huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Tuan-tuan yang ingat zaman kita ni kan, zaman yang penuh dengan fitnah. Jadi yang ngaji ni, yang berkitab ngaji ni tuan-tuan, tolonglah. Jangan dengar golongan-golongan yang berhaluan kiri. Saya tak nak sebut secara teranglah nama yang berhaluan kiri tu. Nanti dekat Malaysia ni dia sensitif. Tapi saya nak cerita yang sebenarnya kita kena pegang dalil Quran ni ikut pahaman ahli sunnah wal jamaah. Huwal awalu tu bukan menunjukkan Allah Ta'ala tu ada permulaan. Seperti yang dipahami oleh setengah orang. Tak. Ada orang faham kata, tengok ayat Quran dengan ngaji sifat 20 tu, dia kata lain. Dalam Quran kata Allah tu ada awal. Ada awal. Ayat Quran ni lah. Huwal awalu. Huwa, yang ni Allah, dia. Dia tu Allah lah. Yang awal dan yang akhir. Jadi dia pun etikot, dia pun katalah. Yang golongan yang berhaluan kiri, yang bukan ahli sunnah wal jamaah tu. Dia kata, tengok. Dalam Quran kata Allah tu ada awal. Allah tu ada akhir. Tiba-tiba ngaji sifat 20 ni nak mengatakan Allah Ta'ala tu tidak ada awal. Dia pun katalah, tuan-tuan nak ngaji kitab sifat 20 ke? Nak ngaji Quran, nak faham Quran. Ini Quran daripada Allah. Sifat 20 tu ulama manusia buat. Nabi pun tak buat, dia kata. Nabi pun tak ngajar sifat 20. Dia buat macam tu. Kita yang tak tahu apa-apa dia tuan-tuan pada ketika tu, bila dia provoke kita macam tu, kita akan pegang mana? Betul lah. Quran kata Tuhan tu ada awal, ada akhir. Apa sebab kita kata tak ada awal, tak ada akhir pula? Siapa-siapa yang etikot Tuhan tu ada awal, ataupun siapa-siapa yang etikot Tuhan tu ada akhir, tuan-tuan, ada awal tu ke mana? Wujud Tuhan tu ada permulaan, tuan-tuan, na'udzubillah, maka tuan-tuan sekalian, hukumnya kafir. Kenapa? Sebab dia kata Tuhan tu sama macam makhluk. Makhluk pun ada permulaan, Allah pun ada permulaan. Kufur dia tuan-tuan sekalian. Jadi
Ayat Quran ni apa makna dia? Al-Quran ni kata huwal awalu dengan makna Allah Ta'ala tu yang awal-awal ada, yakni ada Allah Ta'ala sebelum lagi ada makhluk. Itulah makna dia. Itulah pandangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan kata Allah Ta'ala tu ada awal dengan makna ada Tuhan tu ada permulaan. Bukan macam tu. Kalau Allah Ta'ala tu ada awal, berarti Allah Ta'ala tu kena buat. Macam kita, tiap-tiap yang ada permulaan, maka dinamakan makhluk. Lazim, bila ada permulaan, makhluklah. Sebutlah siapa pun. Sebut. Apa benda? Kambing, lembu, langit, bumi, malaikat, jin, syaitan, iblis, Adam, Nabi Adam. Semuanya ada permulaan, tuan-tuan sekalian. Bila kata ada permulaan, lazim daripada ada permulaan tu nak dinamakan makhluk. Jadi kalau Allah Ta'ala tu ada permulaan, bahaya ni. Maka jadilah Allah Ta'ala tu makhluk. So, jadi macam mana kita faham ayat ni? Nak kita faham ayat ni, huwal awalu dengan makna awal, dengan makna ada Tuhan tu sebelum lagi wujudnya makhluk. Itu dah. Akhir pula, akhir mana? Bukan Allah Ta'ala tu ada hari yang di mana Allah Ta'ala tu binasa. Akhir. Macam kita, binasa kita. Itulah akhir kita tak? Tapi Allah Ta'ala akhir. Bukan mana macam tu. Maknanya ada akhir tu maksudnya akhir dengan makna makhluk semua dah mati dah. Makhluk semua dah binasa dah. Langit, bumi binasa. Manusia, jin binasa. Malaikat binasa. Bintang-bintang binasa. Cakrawala binasa. Semuanya binasa belaka dah. Masa tu Allah Ta'ala tetap bersifat dengan wujud. Itu mana akhir. Bukan mana Allah Ta'ala tu ada akhir bagi wujud dia. Sebab itulah siapa-siapa yang etikot Allah Ta'ala tu ada akhir wujudnya, maka tuan-tuan sekalian kafir, keluar daripada agama Islam, keluar daripada pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sebab itulah tuan-tuan yang mengaji ni tolonglah fahamkan betul-betul. Lepas kita baca kitab ni, tolong baca lagi sekali, fahamkan lagi sekali, fahamkan kuat-kuat, letak dalam hati tuan-tuan sekalian, petri dia, kunci dia. Supaya jangan mudah orang lain nak goncang kita punya keimanan tuan-tuan sekalian. Tolong tolong buat baik ni. Sebab akhir zaman ni tuan-tuan seolah-olah Allah nak menguji kita kan, dizohirkan golongan-golongan yang sesat. Dan golongan sesat sama kita ni tuan-tuan, sama macam kita, pakaian dia sama macam kita, mengucap syahadah sama macam kita. Bahkan ada yang mengajar hadis pula lagi di universiti. Ada yang mengajar hadis, tapi fahaman dia lari daripada Ahlussunnah wal Jamaah tuan-tuan sekalian. Ada yang jadi mufti lagi zaman kita ni, tapi pegangan dia nak keluar pada Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti baru-baru ni saya dengar tuan-tuan, dia perobok orang belah sana lah, orang yang mufti dia, orang haluan kiri tu. Negeri kecil dia, di utara semenanjung Malaysia tuan-tuan sekalian. Dia kata, Nabi dulu ikut mazhab mana? Ini soalan bodoh. Nabi ikut mazhab mana? Soalan ni boleh keluar daripada seorang mufti. Kenapa dia jadi mufti tuan-tuan, soalan macam ni ditanya? Seolah-olah dia nak perobok orang yang dengar. Kalau kata mazhab tu wajib, dia kata, Nabi dulu mazhab mana? Apa punya bangang kenyataan ni? Layak ke orang macam tu jadi mufti? Layak ke soalan dia ditanya tuan-tuan sekalian? Mazhab mana? Mazhab ni bukan untuk Nabi, bukan untuk sahabat. Untuk kita akhir zaman. Pasal apa? Sebab akhir zaman kita ni tuan-tuan, kita nak pegang Nabi, Nabi dah tak wujud. Kita nak pegang sahabat, sahabat dah tak wujud. Yang ada tinggalnya hadis. Hadis tu dalam bahasa Arab. Orang Arab faham hadis. Satu perkataan tu macam-macam. Timbullah macam-macam mazhab. Jadi kita pilihlah. Sebab itulah bermazhab ni wajib. Mana dalil kata mazhab tu wajib? Dalam Quran kata macam mana tuan-tuan sekalian? Dalam Quran kata fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Fasalu ala zikri. Maka tanyalah oleh kamu orang yang reti. Fasalu ahla zikri. Maksud ahla zikri itu orang yang reti, orang yang faham dengan ilmu ni, orang yang faham kaedah-kaedah ni. Ulama lah.
Tapi ada juga ulama yang tak faham sangat kan. Jadi macam kita ni, kita peganglah ulama yang memahamkan kita tu. Jadi siapa? Mazhab Syafi'i, pandangan dia begini. Mazhab Hanafi, pahaman dia begini. Sebab mereka faham kaedah. Kaedah tu macam-macam boleh. In kuntum la ta'lamun. Jika kamu tak mengetahui. Apa punya kenyataan tuan-tuan sekalian? Nabi mazhab mana? Pelik ni soalan ni tuan-tuan. Saya bukan marah dah. Tapi apa tujuan dia tanya soalan tu pada audien yang dengar? Apa tujuan dia? Melainkan nak menafikan kewajipan bermazhab. Tak ada lain dah. Itu jawapannya. Itu dia punya andaian dia tuan-tuan sekalian. Tak apa dia tanya. Sebab tu ulama Ahlussunnah wal Jamaah pernah tak tanya macam tu pada kita? Ulama Ahlussunnah wal Jamaah pernah tanya tak? Nabi dulu mazhab mana? Ada tanya macam tu tak? Sahabat dulu mazhab mana? Sahabat tidak bermazhab. Kenapa tidak bermazhab sahabat ni? Sebab mereka bila timbul soalan-soalan, masalah-masalah dalam agama, mereka terus rujuk kepada Sahibuddin. Siapa Sahibuddin? Rasulullah. Ada zaman dia. Tak ada cari Syafi'i. Tak ada cari Hambali. Tak ada cari Hanafi. Tak ada cari Maliki. Masa tu buat tak wujud lagi. Allahu Akbar. Apa punya cakap macam ni? Layak ke orang tu jadi mufti tuan-tuan sekalian? Layak ke kalau macam tu nak perobok orang? Layak ke? Ini mazhab ni guna untuk zaman bila mana ulama tu makin lama makin kurang, makin lama makin tak wujud. Zaman kita ni lah. Tengok masjid surau kita, kadang-kadang ada masjid yang nak buat kuliah tu sebulan sekali pun susah tuan-tuan nak cari. Apa tu? Ada pula nak cari ustaz ada, tapi ustaz tu pula minta duit banyak. Dah tak boleh, tak mampu dah tuan-tuan sekalian. Tu satu masalah lain lah pula tu. Baik. Okay. Jadi saya harapkan yang mengaji ni tolonglah fahamkan betul-betul. Apa yang kita ngaji dalam kitab tu tolong fahamkan betul-betul. Jadi apa yang disyarahkan oleh guru tu tolong fahamkan betul-betul. Okey? Boleh jaga. Okey, kemudian boleh ya? Okey. Huwal awalu, awal artinya iyalah, yakni Allah Taala itulah yang awal, yang tidak ada permulaan. Tengok, awal di makna tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan. Itu makna awal. Maksudnya awal ni dengan mana? Awal dengan mana ada Allah Ta'ala tu sebelum lagi ada makhluk. Tidak ada permulaan lah makna dia. Itu makna awal. Okay. Akhir, dan dialah yang akhir. Yang tidak ada kesudahan. Tengok. Bukan faham kata akhir tu ada kesudahan. Maksudnya akhir dengan mana? Makhluk semua dah binasa dah. Tapi Allah Ta'ala tetap wujud. Tetap wujud. Okey. Baik. Kemudian itu dalil Quran, dalil hadis, dalil nakli lah. Baik. Dan ia dan kemudian atau ini dalil ni dia ada dua. Kalau kita nak pegang dalil ni salah satu pun tak apa, dua-dua pun tak apa. Tapi bagi saya lebih kuat dalil tu dalil akal. Dalil Quran hadis ni tuan-tuan, kalau kita pegang dalil Quran dalil hadis ni, kita kena faham tarikah dia, jalan dia. Sedangkan kita orang Melayu ni tuan-tuan boleh baca Quran, tapi tarik ataupun jalan nak memahamkan Quran ni, bukan senang tuan-tuan. Sebab kita hanya boleh baca, kadang-kadang orang yang mengajar tadabbur Quran tu berlambak-lambak salah tuan-tuan sekalian. Orang yang mengajar tadabbur Quran, zaman kita ni, zaman dulu dekat pondok tak ada tadabbur Quran, tak ada tuan-tuan sekalian. Tadabbur Quran ni dibawa oleh golongan yang berhaluan kiri itulah. Hatta sekarang kita betul ikut dengan tadabbur Quran tuan-tuan. Padahalnya orang zaman kita ni, siapa yang betul-betul pakar dalam Quran ni, tak wujud, tak ada. Kalau ada pun sikit sangat tuan-tuan sekalian. Sebab itulah bagi saya, bila saya ngaji pondok ni tuan-tuan sekalian, maka ulama kata, tok guru kata, dalil akal lebih kuat daripada dalil Quran dan hadis. Pasal apa kata dalil Quran dan hadis tak kuat ke? Bukan tak kuat nisbah Quran hadis tu, tak kuat nisbah kita. Sebab ilmu kita tak kuat. Bukan Quran dan hadis tu tak kuat. Tapi kalau orang tu pakar dalam Quran, pakar dalam hadis, dia pegang dalam Quran hadis dia, lagilah baik. Macam tadi lah, huwal awalu. Ada yang salah faham.
Macam tu. Contoh dia macam tu. Ada banyak contoh lagi lah. Baik. Kemudian atau tandanya, tanda Allah Ta'ala tu bersifat dengan qidam. Dalil bersifat Allah dengan qidam. Atau dalilnya, dalil Allah bersifat dengan qidam tu, dalil akal kita ada alam ini. Tuan-tuan, ada alam ini. Tengok. Okay. Jadi macam mana tuan-tuan sekalian, ada alam ni menjadi dalil tentang ada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada alam ni menjadi dalil qidam Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana tuan-tuan sekalian? Baik. Alam ni bila sebut alam, baharu tak tuan-tuan sekalian? Bila sebut alam, semuanya baharu. Bila sebut alam tu, apa alam? Alam tu ada banyak definisi. Tapi pada pagi ni, saya bawa pada tuan-tuan beberapa definisi. Okay. Bila sebut alam, yang pertama sekali ulama kata alam tu ialah kullu ma siwallah. Tiap-tiap barang yang lain daripada Allah, maka namanya alam lah. Namanya alam lah. Bila kata kullu ma siwallah, tiap-tiap barang yang lain pada Allah Ta'ala tu alam tadi. Okay. Alam pada Allah. Malaikat, jin, syaitan, iblis, manusia, binatang, haiwan, tumbuh-tumbuhan, langit, bumi, kayu, batu, semua tu adalah alam. Sebab lain daripada Allah. Itu yang paling tinggi lah. Pengertian alam tu. Okay. Dan yang kedua, bila sebut alam, maujudun ba'dal adam. Ada sebelum daripadanya dia tiada. Ada dia tu, sebelum ada tu dia tiada. Itu nama alam lah tu. Cukup lah tu, dua tu. Dua tu dah cukup dah. Ataupun kalau kita nak ambil satu lagi, alam tu maksud apa alam? Alam tu terima kedua pihak. Ada dan tiada. Boleh ada, boleh tiada. Itu namanya pun alam juga. Qabulul adam wal wujud. Menerima ada dan tiada. Itu adam lah. Itu mana alam lah tu. Terima ada, terima tiada. Boleh ada, boleh tiada. Itu alam lah tu. Baik. Jadi alam ni menjadi dalil tentang qidam Allah Ta'ala. Macam mana? Bila kata Allah, bila kata alam, maka alam tu tentulah baharu. Bila baharu, tentulah ada yang menjadikan dia. Maka bila Allah Ta'ala tu qidam, maka Allah Ta'ala ni tuan-tuan sekalian taklah dinamakan baharu. Bila tak nama baharu, maka Allah Ta'ala tu qadim. Jadi bila Allah Ta'ala tu qadim, maka Allah lah yang menjadikan alam. Allah lah yang menjadikan alam. Sebab Allah Ta'ala tu qadim. Ada dia lebih dahulu. Ataupun ada dia sebelum lagi ada makhluk. Maka itu tanda Allah Ta'ala tu bersifat dengan qidam. Sebab makhluk ni baharu, maka tentulah yang menjadikan alam ni, tentulah dia bersifat dengan qadim. Mana mungkin, mana boleh. Tuan-tuan sekalian, kalau Tuhan yang menjadikan alam tu, dia sama macam alam. Dia pun tak qadim juga, dia pun baharu juga. Mana boleh macam tu? Mustahil pada akal. Baik. Itu huraian seberingkaslah untuk membenarkan keimanan kita tuan-tuan sekalian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau tak kenal kita dengan Tuhan ni, takut tuan-tuan sekalian, iman kita tidak sah ataupun iman kita tidak memadai. Bila iman tidak memadai, yakni ada zaman kita ni tuan-tuan, minta maaf berkatalah, kau tanya pada orang awam ni yang tak mengaji lah. Kita ni nasib baik Allah Ta'ala bagi kita rezeki mengaji ni. Allah Ta'ala bagi hidayah pada kita untuk kita mengaji ni. Jadi tuan-tuan, orang yang tak mengaji, yang tak belajar tu tuan-tuan, kalau kita tanya pada dia tuan-tuan perempuan ya, macam mana beriman dengan Allah Ta'ala ni? Maka dia kata, dia akan kata gini, aku tahu Tuhan aku nama Allah. Kalau sekadar itu tuan-tuan, kalau sekadar dia tahu nama Tuhan tu Allah, adakah sah imannya? Maka jawapan dia tuan-tuan, belum lagi sampai peringkat sah imannya.
Kenapa macam tu? Ya tak? Kenapa? Kerana tuan-tuan, orang kafir zaman Nabi pun jawab macam tu juga. Ya tak? Orang kafir zaman Nabi. Ya tak? Bila Nabi tanya tuan-tuan, ini Allah tegaskan dalam Quran. Allah Ta'ala kata, wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yakulunna Allah. Ini ayat Quran ni Allah tegaskan dalam Quran, tuan-tuan. Wa in sa'altahum, dan jika kamu ya Muhammad tanya akan mereka itu, siapa mereka itu? Orang kafir zaman kamu. Tanya apa? Man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menjadikan 7 petal langit dan bumi? Maka nescaya mereka akan jawab Allah. La yakulunna Allah. Nescaya mereka akan jawab Allah. Jadi maknanya orang kafir zaman Nabi juga, dia menamakan Tuhan tu Allah. Tapi dia tahu tak cara-cara nak beriman? Dia tak tahu. Dia tak kenal. Kalau dia kenal, dia takkan jadi kafir. Macam tu tuan-tuan. Jadi maknanya, kalau ada orang Melayu zaman kita ni kata, aku tahulah nama Tuhan tu Allah. Dah lah tu. Tak cukup. Tak memadai. Sama tak dengan orang kafir zaman Nabi? Ataupun zaman kita, kafir zaman kita ni tuan-tuan. Cuba tanya dia. Mutu. You punya Tuhan siapa yang Mutu? Dia akan jawab apa? Kita punya Tuhan. Tuhan Allah juga. Cuba tanya. Cuba tanya dia tu. Mutu. Ramasami. Kokok Kiang. Tanya dia. Kokok Kiang. Nama Cina tu. Cuba tanya dia. Mr. Ku. You punya Tuhan siapa yang Mr. Ku? Kita pun Tuhan Allah juga. Dia pun tahu Tuhan Allah juga. Tapi adakah dia termasuk golongan beriman? Sampai macam tu saya bawa pada tuan-tuan. Punya bimbangnya, takut tidak sah kita punya iman, tuan-tuan sekalian. Sebab di akhirat, na'udzubillah tuan-tuan, kalau tak bawa iman masa mati, iblis syaitan tu tuan-tuan, kalau cerita masa nazaknya seorang umat Muhammad nak mati ni tuan-tuan, iblis syaitan ni dia akan menghalang kita daripada apa? Daripada beriman dengan Tuhan. Dia nak batalkan iman kita tuan-tuan. Macam-macam cara dia buat. Macam-macam kaedah dilakukan untuk menyesatkan kita. Pasal nak membatalkan iman. Pasal apa? Sebab dia nakkan umat Muhammad manusia ni khususnya kekal dalam api neraka tuan-tuan sekalian. Jadi kalau masa mati tu nak terbatal imannya, na'udzubillah tuan-tuan, maka kekal di dalam api neraka Allah. Jadi tak cukuplah dengan hanya tahu Tuhan tu namanya Allah. Tak cukup. Macam tu. Habis sebab itulah dalam kitab ulama ni dia hurai macam-macam, dalam-dalam dia hurai. Dia kitab kita ngaji ni huraiannya tak dalam. Cuma yang mengajar tu tambah supaya anak murid tu faham. Jadi insya-Allah kita berhenti dulu setakat tu. Yang ketiga, wajib kita percaya dan i'tiqad bahawasanya tetap bagi Allah Ta'ala tu, wajib bagi Allah tu bersifat dengan baqa. Wallahu a'lam bissawab. Okey, ada soalan? Ada persoalan? Ada apa nak tanya? Ada yang kurang faham ataupun kalau tak ada soalan, saya anggap puan-puan semua dah faham. Puan Z, macam mana? Alhamdulillah faham Ustaz. Faham ya? Puan Hamidah? Alhamdulillah Ustaz. Boleh Ustaz. Boleh. Puan Sima? Puan Sima macam mana? Boleh faham? InsyaAllah Ustaz faham. Boleh ya. Puan Normala, Puan Rohana, Puan Faridah? InsyaAllah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Boleh ya. Okey, baik. Kalau macam tu, saya anggap puan-puan semua dah faham. Tolong pertahankan diri daripada ancaman-ancaman akidah
Dan akhir zaman ni banyak sangat ancaman-ancaman akidah. Belum kita mati lagi. Belum kita nazak lagi. Sudah ada ancaman-ancaman anasir-anasir daripada luar nak merosakkan akidah kita, tuan-tuan perempuan. Tolong jaga, tolong bentengkan diri kita daripada ancaman-ancaman akidah ni, tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan kita semua selamat. Di akhirat kita semua akan dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam syurga kekal abadi. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya azima sultan, ya qadima ihsan, ya da'iman ni'am, ya kasiratul, ya wasi'al ata, ya khafi ya lutuf, ya jamil, ya haliman la ya'jal. Salli ya Rabbi ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim rada sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal ta'ala ya yassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya tahta kulli farid wa ya mughni kulli faqir wa ya muqawwiya kulli da'if wa ya ma'mana kulli makhiyasir alaina kulli asir فتشرف على يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجات كثيرة وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ما يخاف منك وأخاف ما لا يخاف منك. الله بحق ما يخاف بنتنا ما لا يخاف منك. الله بحق سيدنا محمد أهرسنا بعينك لا تنام وكنفنا بك نفك الذي لا يرى وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك تشقتنا ورجاؤنا. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وسعة في الجسد وسعة في الرزق وطابة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وآمانا من الأذى ونصيبا من الجنة وارزقنا نظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak ke tu Ustaz? Ya. Anak ke cucu tu? Cucu ni. Tak maaf lah. Comel lah. Cucu atuk ni.